Terjemput Yang Muhammad Datuk Samsul Anwar bin Nasara. Bapak sebut satu soalan saja. Ya, saya dibenarkan dalam peraturan untuk. Terima kasih Datuk Pengerusi. Soalan saya nombor 3. Silakan Muhammad Menteri. Tuan Jadi Ketua, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Lenggong. Kementerian memang sedar bahawa kawasan Lenggong mempunyai keindahan alam semula jadi, kawasan perkelahan, gua-gua, kampung tradisional dan muzium prasejarah Kota Tampan. Dalam hal ini, bagi meningkatkan daya tarikan pelancongan di kawasan Lenggong, Kementerian di bawah Rancangan Malaysia ke-8 telah menyediakan peruntukan sebanyak 2.8 juta untuk membangunkan bangunan kemudahan-kemudahan pelancongan di kawasan Tasik Raban, iaitu bagi pembinaan tempat penginapan dan kemudahan-kemudahan lain seperti restoran, tempat letak kereta dan sebagainya. Dalam Rancangan Malaysia ke-9 pula, peruntukan sebanyak 4.45 juta telah disediakan bagi menambahkan lagi kemudahan di Lenggong, iaitu menambah chalet-chalet di kompleks dia ada, di samping pengindahan di kawasan sekitaran kompleks-kompleks. Selain daripada itu juga, di bawah Rancangan Malaysia ke-9, peruntukan bagi program naik taraf juga disediakan seperti menaik taraf jeti di kawasan hentian R&R Tasik Raban yang diperuntukkan sebanyak RM50,000, menaik tarafkan bangunan quarters sebagai surau di rumah rehat Lenggong sebanyak RM100,000 dan menaik tarafkan kemudahan laluan pejalan kaki dan wakaf di hutan Lipur Lata Kekabu Lenggong sebanyak RM50,000 dan ianya telah pun disiapkan sepenuhnya. Yang Muhammad Lenggong. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas jawapan seperti tadi. Soalan tambahan saya ucapkan syabas pada usaha berterusan kementerian dalam usaha untuk mempromosi produk dan kawasan-kawasan pelancongan baru dalam negara ini dan juga ke luar negara. Soalan saya ialah bagaimana pendekatan atau kaedah yang dilakukan kementerian dalam usaha kita untuk menonjolkan produk-produk pelancongan baru supaya dia dapat memenuhi kehendak dan cita rasa pelancong yang sentiasa berbeza dan berubah-ubah. Soalnya kita mahu supaya pelancong dia datang ke negara ini sekali dan dia akan datang lagi kerana dia dapat melihat sesuatu yang berbeza tiap kali datang ke negara ini. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat di Lenggong. Sebenarnya Kementerian Pelancongan mengakui antara cabaran pelancongan ialah memberi produk-produk yang baru supaya pelancong sering datang balik kepada negara kita. Itu sebabnya di segi Kementerian Pelancongan, kita melihat antara potensi yang perlu kita perhebatkan ialah contohnya program MM2H iaitu Rumah Kedua. Kemudian juga perlu melihat kepada diperkembangkan dengan izin medical tourism ataupun pelancongan perubatan. Dan kemudian juga dilihat perlu kita perkembangkan secara agresif pendekatan eko-pelancongan dengan izin yang hendak kita wujudkan. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, berbanding dengan negara kita, banyak yang kita lakukan, mereka lakukan yang sama. Itu sebabnya bagi Kementerian Pelancongan, pendekatan untuk mempromosikan negara kita perlu dibentuk dalam pendekatan-pendekatan yang lebih agresif. Kita tidak boleh menafikan bahawa negara-negara lain sentiasa cuba mewujudkan pendekatan yang agak sama dengan negara kita. Itu sebabnya kalau kita lihat antara definisi pelancong yang selalu datang balik ke negara kita, selalunya pelancong daripada Singapura. Kerana kita tahu dan kita menerima hakikat perjalanannya ke negara kita begitu dekat dan juga mereka melihat pembelian makanan dan juga penginapan dalam negara kita adalah lebih murah daripada negara mereka. Tetapi pelancong-pelancong lain seperti di negara ASEAN yang lain dan juga dengan negara yang jauh seperti Eropah, Amerika Syarikat dan juga Amerika Selatan, kita melihat antara pendekatan yang perlu kita perhebatkan lebih kepada arah pelancongan eco-tourism dengan izin. Dan juga kita melihat membentukkan kemudahan dengan izin convention dan juga exhibition adalah pendekatan yang baik. Saya telah dimaklumkan oleh banyak pihak apabila pelancong datang ke negara kita, bila dia tengok produk kita itu menarik dan dia tengok negara kita aman, mereka berminat untuk berniaga dalam negara kita. Itu sebabnya bagi Kementerian Pelancongan, kita melihat kedatangan pelancong ini perlu dilihat sebagai aset yang akan datang kembali. Dan kalau kita lihat di segi perbelanjaan, kos kita untuk membawa pelancong berbanding dengan kos mereka datang ke negara kita, kos mereka datang ke negara kita adalah lebih dan dapat menguntungkan ekonomi dunia. Itu saja Tuan Yang Dipertua. Yang Muhammad Kota Melaka. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri ini untuk mempopularkan produk-produk pelancongan tempatan. Adakah
Yang Mohd Menteri setuju bahawa jalan-jalan tertentu atau tapak-tapak atau pembinaan yang tertentu itu juga sebagai satu tapak sejarah. Jalan termasuk jalan, ada jalan tertentu. Jika setuju bahawa jalan itu boleh jadi satu tapak pelancongan, adakah Yang Mohd Menteri juga setuju bahawa untuk mempopularkan jalan itu sepatutnya bahasa yang bilang bahasa perlu diadakan di jalan apa salah itu jika kita setuju bahawa jalan itu seperti di Melaka, Chongke Street, Helen Street, memang itu tapak sejarah. Bukan hanya satu jalan yang biasa, satu tapak sejarah. Adakah Yang Mohd Menteri setuju bahawa itu sepatutnya lebih baik jika kita adakan berbilang bahasa untuk mempromosikan jalan itu? Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Saya berharap Yang Berhormat Kota Melaka tidak mahu berpolitikkan pelancongan. Sebenarnya kalau kita lihat memang tidak mau berpolitikkan, itu memang Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat tanya saya soalan, biar saya jawab. Jadilah gentleman sikit Yang Berhormat. Kita tahu. Sebenarnya Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Kota Melaka, Kementerian Pelancongan mengakui bahawa perlunya kemudahan-kemudahan pelancongan dan juga tarikan pelancongan diberikan dalam bahasa-bahasa tertentu. Tetapi saya telah menjawab 2 minggu yang lepas bahawa di segi Kementerian Pelancongan kita mempunyai apa yang dipanggil papan tanda pelancongan. Jadi papan tanda pelancongan bagi Kementerian Pelancongan adalah papan tanda yang terbaik untuk diletakkan bahasa-bahasa supaya pelancong memahami produk pelancongan. Tetapi kalau kita hanya menganggap jalan itu kita letak dalam bahasa pelbagai bahasa kononnya dapat menarik pelancong, bagi saya itu pemikiran yang begitu cetek lah Yang Berhormat pada Kota Melaka. Sebab pelancong dia tengok jalan, dia tak faham apa maksud jalan tu. Kalau dalam pelbagai bahasa, jalan alur dalam bahasa Cina, bahasa India, bahasa Arab kita nak letak, dia tak faham. Yang dia faham papan tanda pelancongan yang kita letak, bukan saja bahasa, penerangan, sejarah, latar belakang, itu yang dia nak tengok. Sebab pelancong ni dia pergi kepada sebuah negara, dia nak mengetahui apa yang kita nak memberi tarikan pelancongan. Jadi saya mintalah Yang Berhormat Kota Melaka, kalau kita nak bercakap tentang papan tanda, yang terbaiknya letaklah tanggungjawab kepada Kementerian Pelancongan. Janganlah pula Kerajaan Negeri dan juga Majlis Pembandaran Negeri-Negeri cuba mempolitikkan kononnya ini dapat memuaskan hati pelancong. Betul, kalau nak diletak boleh beri penjelasan. Boleh beri di Pulau penjelasan. Pinang yang banyak pelancongan daripada negeri. Boleh beri penjelasan atas jawapan. Apalah penjelasan. Pak Menteri dia memang salah. Apa yang Mohd? Amah ya. Wah, jalan Pipato lah, jalan Pipato. Tambahan, soalan Saya tambahan. jemput Yang Mohd. Papan tanda